Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat semua, hari ini saya berada di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor. InsyaAllah saya akan bawa sahabat-sahabat semua untuk berjumpa dengan seorang sahabat saya, hebat orangnya. Beliau seorang pensyarah, pada masa yang sama beliau seorang pendakwah. Pada masa yang sama, beliau merupakan seorang pakar drone. Siapakah beliau? Jom ikut saya. Bukan ni, bukan. Suara perempuan. Dr. J. Ya, ni. Kita tengok dulu. Assalamualaikum. Doktor, saya dah sampai. Waalaikumsalam. Masuk. Jom. Masuk. Okey. Banyaknya drone. Doktor, apa khabar doktor? Baik, alhamdulillah. Selamat datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana izinkan saya datang untuk tengok lab ni. Tapi sebelum tu, okey sahabat-sahabat semua, inilah dia Dr. J. Suman Puspanathan. Sahabat saya, beliau merupakan seorang pensyarah di UTM. Tak apa, yang lain-lainnya kita cerita kemudian. Tapi yang bila saya masuk sini, saya nampak excited sangat doktor. Banyaknya drone doktor. Yep. Daripada sekecil-kecil drone sampai sebesar-besar drone ada. Ya. Ni sahabat-sahabat semua, sekarang ni kita berada di lab Dr. J yang berada di UTM. Dr. J merupakan pensyarah dalam bidang kejuruteraan. Jadi Dr. J juga seperti yang saya sebutkan tadi, seorang pakar drone. So memang Dr. J ni memang minat main drone lah. Ya, kan? betul. Jadi doktor, boleh terangkan sedikit, ini kenapa ada banyak saiz drone ni? Drone ni sebenarnya banyak jenis lah ya. Jadi kalau biasa kita tengok tu ambil gambar, footage dan sebagainya, itu biasanya yang lebih besar saiznya. Itu penggunaan lebih pada yang komersial. Tapi kalau untuk education, untuk hobi ataupun untuk DIY engineering, biasanya kita buat yang macam ni. Nampak dia ada banyak bahan-bahan elektronik kan. Terbuka. Ni yang saya nampak dekat YouTube, channel YouTube Dr. Yang Fly sangat laju. Untuk cinematic. Cinematic lah. So dia boleh flip dan juga sebagainya. Dr. J juga ada channel YouTube. Apa channel YouTube tu? Drone Edu Challenge. Drones Edu Challenge. Nanti saya sertakan link di dalam description, boleh tengok kalau nak tengok macam mana Dr. J fly drone ni. Jadi drone ni semua di customize ke ataupun yang memang ready made? Ada yang ready made, ada yang customize dan biasanya kita kena buat configuration ataupun setting ataupun programming yang simple untuk tujuan apa yang kita nak buat lah. Jadi ini pun ada kita buat competition, racing, indoor dan outdoor. So itu antara aktiviti yang kita boleh buat dengan drone-drone yang macam ni lah. Saya bila lihat, saya terasa nak fly drone, tapi kita tak boleh lah kan. Kalau saya pinjam drone Dr. J, nanti habislah kan. Jadi hari ni saya datang, saya nak tengok Dr. J, bagaimana Dr. J nak fly drone. Tapi sebelum tu doktor, paling laju boleh pergi berapa laju ni? Ini memang laju. Drone macam ni orang kata kalau kereta gear manual. Gear manual. Jadi kalau ni setting ini setting untuk cinematic, maknanya kelajuannya lebih kurang 80 ke 90 km per jam. Tapi kalau untuk yang racing, yang saya ada dekat tempat lain, yang tu boleh pergi sampai 120, saya pernah buat 140 km per jam. Wow, boleh laju lagi? Boleh laju lagi tapi dah tak cukup track. Kalau laju lagi maksimum, biasanya drone yang macam tu maksimum boleh berapa laju tu? Kalau rekod, itulah sebab dia customize kan. Jadi kita boleh customize. Kalau kita nak laju, kita customize dia untuk laju. Jadi rekod memang pernah ada orang buat sampai 200 km per jam. Wow, kerja kereta. Tapi dia isu keselamatan kita kena jagalah bila terbang ni dalam kawasan dan juga landasan yang selamat. Daripada orang dan daripada public, daripada harta dan juga kawasan-kawasan yang larangan, kita tak terbanglah di kawasan yang larangan. So memang dia ada kebenaran permit dia dan juga sebagainya. Kena mohon permit. Jadi doktor, hari ini saya datang ke sini untuk berjumpa dengan doktor. Saya nak experience lah, nak tengok macam mana doktor fly drone ni. Kemudiannya
saya nak berbual bicara dengan doktor, insya-Allah. Okey, boleh. Okey, boleh ya. Banyak benda yang kita nak dengar perkongsian daripada Dr. J. Suman Puspanathan kan. Tadi saya bagi salam. Minta maaf. Saya bagi salam J. Suman. Siapakah Dr. J? Nanti tak apa, kita akan cerita kemudian kan. Jadi jom doktor, kita fly drone dulu. Saya nak tengok macam mana doktor fly drone. Okey, jom. Okey, take off. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya sama iaitu Dr. J. Suman. Ya, okey doktor, tadi main drone. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tadi tengok Dr. J handle ataupun fly drone tu memang hebat sekali doktor kan. Alhamdulillah. Ini peluang yang jarang-jarang sebenarnya. Ini kali pertama saya tengok orang fly drone yang dengan speed kelajuan yang begitu tinggi doktor. Macam tu. Tadi doktor memang minat main drone sejak daripada dulu doktor. Ya, saya memang sejak 2015 macam tu saya dah mula ceburi dah dalam bidang drone. Waktu itu drone dah mula mudah didapati kan di Malaysia kan. Jadi saya memang suka benda-benda sci-fi, teknologi, gadget semua ni kan. So drone is one of the thing lah. So sekarang ni doktor fly drone consider professional lah, ada masuk competition dan juga sebagainya kan. Ya, jenis drone yang saya ceburi ni adalah jenis yang lebih kepada hobi, DIY dan juga sering ada competition. Jadi saya salah satu pilot yang selalu masuk competition lah, pertandingan. Dan juga sering menganjurkan pertandingan juga. Apa bezanya kalau kita cerita tentang drone dulu lah doktor kan. Apa beza yang kalau kita fly drone yang macam biasanya yang komersial, yang orang fly drone tu ambil footage bangunan apa semua sebagainya, jalan, dengan drone yang doktor main tu? Ya, betul. Kalau tadi kita lihat ya, drone yang saya terbang ni saya ada pakai satu goggle kat kepala saya kan ya. Itu bukan VR, bukan virtual reality. Itu sebenarnya adalah goggle yang di mana di dalam goggle tu kita akan lihat penerbangan drone itu melalui kamera yang dipancarkan dari drone itu sendiri. So kita panggil ini drone jenis yang FPV. First person view.
Jadi orang yang main video game ni dia biasa dengan first person shooting kan. Dia macam kita main PUBG kan. PUBG mainlah drone sekali. Saya tak main pun PUBG. Baik. Jadi doktor, ni sebenarnya saya dah cuba nak approach doktor lama ni untuk nak tengok doktor main drone, sebab saya memang tak tahu untuk nak main drone dengan doktor Muntah ni. Tapi nak belajar, sebab contoh macam saya buat video-video YouTube kan, kadang-kadang komersial. Jadi memang keperluan untuk drone tu ada. Adakah saya boleh belajar yang sebagaimana, beza tak saya belajar yang komersial dengan kalau saya belajar dengan doktor cara fly dia? Kalau nak belajar drone ni, saranan saya pertama sekali adalah belajar melalui simulator ataupun simulasi. Dia ada software, kita boleh install dekat komputer atau PC, dan kita boleh beli remote ataupun kita panggil radio, dan kita boleh belajar terbang simulasi tu macam real. Jadi itu saranan saya yang pertamalah kepada sesiapa yang first timer nak ceburi bidang drone. Satu, untuk keselamatan, sebab drone ni tak murah kan. Tak murah dan tak adalah mahal sangat sekarang kan, tapi duit jugalah kan. Betul. Jadi kita terbang guna simulator sampai kita dah biasa dengan pergerakan dia, baru kita mula cuba dengan drone yang lebih murah dan kecil dulu. Oh, jadi drone pun ada simulasi macam flight juga? Ya. Jadi kalau contoh saya datang belajar dengan doktor, boleh tak saya gunakan skill tu? Adakah apply untuk macam saya nak fly untuk nak capture footage jalan ke, bandar ke, bangunan ke? Ya. Ibarat ni macam kita bawa kereta lah. Ya. Kereta ni bila kita dah pandai bawa kereta, kita nak bawa apa barang boleh je lah. Ya, jadi drone tu macam tu, bila kita dah boleh pandai mengawal drone tu, jadi drone tu membawa kamera. Kalau jenis yang ustaz nak pakai ni, dia lebih pada commercial drone lah. Commercial drone ni tujuan dia bukan untuk nak terbang laju, tapi dia nak terbang dengan stabil supaya dia boleh mendapat gambar-gambar footage yang cantik. Ya, jadi bila kita boleh pandai mengawal drone tu, kita boleh kawal kamera dia sekali. Jadi kalau saya belajar dengan cara yang doktor fly drone tu, sudah pasti saya boleh guna untuk drone biasa yang pakai auto gear tu lah kan? Auto gear, ya betul lah. Ibaratnya macam auto gear lah. So kalau kita bawa kereta, ada gear manual, ada gear auto kan. Yang drone yang saya bawa tadi tu, itu adalah gear manual. Memang dia tak perlu nak terbang stable, tapi dia nak laju. Stable tu bergantung kepada kemahiran pilot itu. Dan biasanya kalau kita boleh bawa gear manual, semestinya cepatlah dia boleh bawa gear auto kan. Betul. Jadi macam itulah. Tapi nak terbang manual ni kena banyak benda nak kena kawal lah, clutch ni semua kan. Macam itulah drone. Jadi drone yang saya terbang tadi tu, kita nak kawal kita punya penglihatan, respon otak kita kepada situasi penerbangan, dan jari kita nak gerak, respon kepada apa yang kita nak bergerak dengan drone itu. Jadi kalau kita boleh capai kemahiran itu, insya-Allah mudah kita nak kawal drone-drone yang jenis lain. Saya difahamkan doktor ada kelab ataupun persatuan untuk drone juga kan? Ya, betul. Sebab itu kita sangat mengalukan masyarakat untuk ceburi teknologi inilah. Apa nama kelab? Saya sekarang alhamdulillah saya presiden kepada kelab Southern Drone Club. So kalau type dekat Facebook tu, type je Southern Drone Club. Jadi kita di JB lah. Jadi masyarakat di sini kita buat aktiviti seperti terbang, workshop, seminar dan sebagainya. Malah kita buat competition drone kan, dalam keadaan yang terkawal lah. Sebab nak terbang drone ni bukan sewenang-wenang pergi beli drone terus terbang je. So kita kena belajar adab dia, etika dia, dan juga peraturan-peraturan. Bukan semua tempat yang kita boleh terbangkan drone. Ya, tak boleh. Macam bawa kereta lah. Ya. Kereta ni, kita adalah peraturan jalan raya yang kita patuhi kan. Ya. Begitu juga drone. Ya. Jadi drone ni contohnya kita janganlah terbang dekat airport, kawasan industri ataupun kawasan military. Malah perumahan-perumahan private. Private area kan, residential area. Kalau kita nak terbang, kita kena minta permit dan juga kebenaran daripada kawasan itu. Okey. Jadi untuk menyertai ataupun menjadi ahli kelab Southern Drone Club, jadi ada syarat-syarat dia tak? Syarat dia mesti ada. Ada. Syarat dia satu je. Asalkan minat, kita sangat alu-alukan. Jadi kita promotekan juga di sini lah. Jadi bagi peminat-peminat drone yang nak menjadi ahli
ataupun nak belajar skill-skill untuk menerbangkan drone, bolehlah mohon sebagai ahli Sultan Drones Club, ya. Saya sertakan link di bawah ini, ya. Just search dekat Facebook, betul, Doktor? Betul, Facebook Sultan Drones Club. Macam tu. Boleh terus. Okey, dah cukup kita cerita pasal drone, dah banyak dah tadi pun dah main drone dah. Berkaitan dengan Dr. J. Suman ataupun nama penuh Dr. J. Suman Puspanathan. Kan. Kita anggap sahabat lah kan kita, Doktor kan. Kami ada persamaan sebenarnya. Kalau saya Ridwan Tan, belakangnya ada Tan, kan. So orang Tan tu Cina lah, tapi Cinanya kat mana? Kan. Apa hitam manis kan. Begitu juga dengan doktor. Kan, doktor nama penuh J. Suman Puspanathan. Anak lelaki. Anak lelaki ya. Tapi kita biasanya bercakap dalam bahasa Cina kan. Saya rasa lebih bagus kalau doktor perkenalkan diri pada sahabat-sahabat kita yang menonton ni. Baik, insya-Allah nama saya J. Suman. J. Suman anak lelaki Puspanathan. Ya, obviously lah saya nak lelaki lah. Jadi mungkin anda tertanya mungkin kenapa wajahnya muka lebih macam Melayu ya. Jadi kalau Ustaz Ridwan Tan, nama dia ada Tan, jadi ada macam Cina sikit kan. Tapi muka macam Melayu juga. Yelah. Saya pula nama Kosh-Kosh Kotahe sikit. Macam India sikit, tapi muka pun macam Melayu. Jadi sebenarnya saya kacukan. Mak Cina, ayah India. Itu yang hasilnya jadi tengah-tengah macam ni lah. Teh tarik kurang manis. Itu dia tak kurang manis, doktor. Dah cukup manis lah tu. Ya. Jadi biasa orang panggil Bro J lah ya. Bro J. Saya pun lebih mesra dipanggil Bro J. Tak perlu nak official sangat doktor dan sebagainya. Kita semua hamba Allah yang sama je ya. Jadi lebih mesra lah ya, macam ni. J from Johor. J from Johor. Dr. J, sebenarnya saya kenal Dr. J. Orang selalu sebut Bro J, Bro J. Dan Dr. J sini pun selalu suruh saya panggil Bro J je. Tapi saya lebih selesa, doktor. Saya lebih selesa panggil Dr. J sebab lebih afdal kalau kita meletakkan seseorang itu di tempat dia kan. So, insya-Allah kita tetap rapat kan. Jadi Dr. J merupakan mualaf jugalah, samalah kan. Mualaf juga, seorang yang asalnya bukan Islam, akhirnya mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan memeluk agama Islam. Jadi doktor, seberingkas doktor ceritakan sedikit bagaimana doktor mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga memeluk agama Islam, doktor. Insya-Allah saya memeluk agama Islam secara rasminya pada 2011. Hanya sekarang ni 2020 dah 9 tahun nak 10 tahun lah secara rasminya. Tapi of course memeluk agama Islam tu adalah hari di mana kita membuat keputusan untuk ambil syahadah. Tapi nak mengambil syahadah tu ada proses pembelajaran dan perjalanannya sehingga akhirnya kita mengambil keputusan untuk nak mengangkat syahadah itu. Jadi 2011 saya mengangkat syahadah saya dan berdaftarkan diri di Jabatan Agama Johor. Ya, namun kenapa saya memilih Islam? Kenapa saya memilih Islam? Well, saya ni sebenarnya waktu kecil lagi memang suka bertanya dan selalu tertanya-tanya. Dan sebab itu saya selalu bertanya-tanya kepada kawan-kawan, rakan-rakan semua, ya. Dan saya memang suka benda-benda gadget, saya suka melihat benda-benda yang amazing things. Yes, macam saya lihat laut, ya, saya bandingkan laut, kalau laut itu 70% keluasan bumi kita. Darat 30% sahaja. Seakan macam bumi ini lebih banyak pada laut. Tapi darat ni 30% saja. So, benda macam komposisi ini membuat saya terbayangkan, wow, hebatnya bumi ini. Ya. Lihat pula langit tu yang biru, warna biru. Kita tengok dari kalau gambar-gambar angkasa lepas, planet-planet lain warnanya lebih malap. Tapi planet Earth cantik. Warna biru, ada pokok-pokok dia semua. Benda-benda macam ni lah buat saya tertanya-tanya. Hebatnya, cantiknya, what is behind all these amazing things. Ya. And then akhirnya balik pada satu soalan. Siapa Tuhan saya? Siapa yang menciptakan semua ini? Jadi bila soalan ini terjentik di minda saya, waktu itu muda lagi, sekolah menengah, masuk universiti, ya. Bila tertanya soalan ini membawa pada soalan-soalan lain pula. Siapa Tuhan saya? Ketika itu saya tak tahu jawapan. Saya tak
tak pasti apa jawapan dia. Tapi yang saya dapat satu perasaan yang sesiapa saja yang menciptakan semua ini mesti sangat hebat kan? Betul. Ya, mesti sangat hebat kan? Bumi ni dengan langit ni semua kan? Jadi soalan itu dilanjutkan, saya pula bertanya pada diri saya. Sebenarnya kenapa saya lahir di sini ya? Kenapa saya ada kat muka bumi ini? Sama doktor. Kenapa muka kita wajah macam Melayu? Kita tak minta pun. Kan? Kenapa mak saya Cina, kenapa ayah India, dan kenapa the thing goes on. Soalan demi soalan comes into my mind, ya, comes into my mind. Akhirnya soalan yang saya paling takut. Soalan yang paling saya takut adalah soalan ni mula datang bila bertanya pada diri saya, kalau saya mati saya pergi mana? Jadi daripada siapa Tuhan saya, kenapa saya di sini, akhirnya kalau saya meninggal, saya nak ke mana? Jadi bila saya tak ada jawapan itu, ataupun saya sama-sama tak tahu, no clue, kan, membuatkan saya rasa macam I need to do something, I need to search. Saya bertanya kan, suka bertanya. Maka mulalah perjalanannya saya mula mengkaji agama. Di situlah saya mula bertanya, dan waktu itu saya bukan mencari Islam. Saya mencari kebenaran. So kalau kebenaran itu berada di mana, itulah saya akan ambil. Ya. Jadi konsepnya macam itu, ya, mindsetnya kita nak cari kebenaran. Jadi tak kira kalau kebenaran itu di sesuatu di sini, kita kena ambil. Ya. Jadi perjalanan itulah mula saya tertanya soalan, kalau siapa Tuhan saya, maka kalau di universiti ke mana semuanya, kita lebih pada bidang sains dan sebagainya, kita tak membincangkan topik macam ni kan. Ya. Jadi topik yang siapa Tuhan, tentang soal-soal akhirat dan sebagainya, dibincangkan dalam agama. Dan khususnya pada kitab-kitab ini. Jadi kalau saya nak belajar, saya kena pergilah merujuk kepada kitab-kitab ini dan agama-agama ini. Dan kalau saya nak bertanya, saya kena tanya dengan orang yang arif dalam bidang itu. Ya, jadi mulalah saya pergi interview secara tak formal, dia on off kan. Waktu itu masih lagi muda. Jadilah sampai saya mengkaji kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya percaya kepada Jesus Christ, ya. Dan juga saya tak tahu yang ada seorang lagi Nabi selepas Jesus Christ. Ya. Jadi di situlah buat saya tertanya dan ingin mencari atau mengetahui siapakah insan yang bernama Muhammad yang digelar sebagai Rasul yang terakhir. Why there's such a claim there's another prophet after that. So perjalanan saya mengenal Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan ceritanya, macam mana baginda berjuang, macam mana baginda menerima wahyu dan semuanya, akhirnya membuat saya yakin bila saya first time buka Al-Quran. Bila saya first time buka Al-Quran itu, Ustaz pun mu'alaf kan, kita tahulah kita mu'alaf ni kalau kita buka bukunya dari kanan ke kiri lah, standard lah kan, betul. Kanan ke kiri. Tapi sebenarnya Al-Quran sepatutnya buka dari kiri ke kanan. Dan surah yang pertama sepatutnya Al-Fatihah. Ya? Betul. Tapi kita buka dari kanan ke kiri. Betul. Jadi saya buka je kanan ke kiri, paling atas sekali, hujung tu surah yang pertama lah, kita ingat. Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Ya, mana kita tahu itu antara surah yang terakhir dah kan, 3 yang terakhir kan. Jadi kita bacalah. Ayat yang pertama ni kita baca, in the name of Allah, the most gracious, most merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Tuhan itu sendiri dah kat sana. Dan ayat keduanya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu Allah yang satu, yang Maha Esa. Immediately stroke. Bukan stroke, maksudnya strike lah, strike my mind. Hey. Dia terus capture. Katakanlah Tuhan itu yang satu dan namanya Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Dialah yang bersifat as-samad. Semuanya bergantung kepadanya, bukan dia bergantung kepada yang lain atau bergantung pada ciptaannya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak dilahirkan dan dia tidak beranak dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sesuatu yang setanding serupa dengan dia. Saya jenis yang memang suka fikir logik. Bila saya baca 4 ayat yang pendek ini, membuat saya terfikir balik sepanjang hidup saya ni, mencari siapa Tuhan saya. Soalan itu, ya, terus terjawab. Pada kali pertama saya buka Al-Quran itu, walaupun saya buka dengan cara yang silap, dari kanan ke kiri, terus mendapat jawapan yang saya tertanya-tanya selama ini. Seakan macam Al-Quran itu sedang bercakap dengan saya.
Terus saya rasa macam wow. Lepas tu ingat balik tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diwahyu diberikan kepada baginda. Maka membuat saya lagi yakin yang Muhammad mesti rasul. Seperti rasul-rasul yang sebelumnya membawa mesej yang sama, bahawa Tuhan itu yang satu dan tiada Tuhan yang kedua, ketiga, malah separuh. Jadi perjalanan itulah yang membuat saya mula yakin dengan Rasulullah dan akhirnya membawa saya pada Islam. Subhanallah. Saya rasa terharu dan kagum sekali dengan bila dengar cerita perkongsian bagaimana doktor mendapat hidayah. Tapi yang kagum tu, dia terharu tu bukan dia sebabkan kita rasa keagungan, kehebatan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala itu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan hidayah kepada seseorang. Sebenarnya cerita kita lebih kurang samalah, doktor. Saya pun daripada kecil terdapat pelbagai persoalan, tidak dapat jawab, akhirnya mencari jawapan, lebih banyak jawapan, lebih banyak soalan yang keluar. Dan akhirnya jumpa Islam, dia terus klik. Kan? Masuk akal. Akal tu boleh terima. Jadi sebenarnya daripada cerita ni, satu kesimpulan yang dapat saya buat, doktor, adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan akal yang sihat kepada setiap manusia. Bahkan dalam Al-Quran pun seringkali Allah firman kata afala ta'qilun, apakah kamu tidak memikirkannya, kan? Maksudnya Allah ataupun Islam adalah satu agama yang hendak kita berfikir. Jadi barang siapa yang dikurniakan dengan akal yang sihat, asalkan orang itu mencari kebenaran, mencari Tuhan, sesiapa yang mencari, kajilah apa sekalipun, akhirnya dia akan jumpa satu-satunya Tuhan yang benar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Agama yang benar adalah Islam. Betul, doktor. Saya sahabat-sahabat semua, saya nak berkongsi sikit perkenalan saya dengan Dr. J. Dengan Dr. J ni. Sebelum saya berpindah ke Johor dahulu, saya selalu dengar nama Dr. J, Bro J. Saya biasa dengar Bro J lah. Bro J, program-program yang dianjurkan oleh orang yang sangat hebat, ya. Itu saya dengar, tapi tak pernah berjumpa secara bersemuka lagi, kan. Jadi beberapa tahun lepas pindah ke Johor. Jadi mulalah berkenalan dengan Dr. J ni. Oh, inilah orang dia. Orang yang Dr. J merupakan seorang yang saya amat kagum. Bukan nak mengangkat Dr. J, tak. Saya cerita daripada hati saya. Orang yang saya amat kagum. Bila saya lihat bagaimana doktor menyampaikan hujah dan juga sebagainya, dia macam kagum, terpegun. Jadi macam pada peringkat mula ni, apabila saya duduk bersama dengan Dr. J dalam majlis yang formal, contoh panel-panel, Dr. J ni dia mampu memberi kesan kepada cara penyampaian saya. Biasanya penyampaian saya sangat firm. Saya rasa saya ni orang yang petah bercakap. Tapi bila bercakap dengan satu pentas dengan Dr. J, dia jadi gagap. Sebab kita jadi macam fans yang macam itulah lebih kurang, kan. Jadi doktor seorang academician, kan, seorang pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia, yang mempunyai PhD, kan. Mungkin doktor boleh sharekan sedikit perjalanan latar belakang pendidikan, bagaimana perjalanan doktor menjadi seorang pensyarah yang akhirnya mempunyai PhD, mungkin menjadi motivasi kepada kita semua, doktor. Baik, insyaAllah. Perjalanannya memang jauh lah. Perjalanan dari kecil lagi, kan. Saya dari kecil lagi sekolah Cina, tadika sekolah Cina, sekolah rendah sekolah Cina, sekolah menengah, sekolah kebangsaan, tapi ambil lagi bahasa Mandarin, seperti ustaz jugalah. Alhamdulillah, hebat juga ustaz berbahasa Cina sebenarnya, ya. Jadi saya sebenarnya tak pernah jangka saya nak jadi seorang pensyarah. Tak pernah saya fikir. Sebab waktu kecil, masa saya sekolah rendah lagi, kalau kawan-kawan saya kenal ni, kawan saya yang kenal saya sebenarnya dapat satu anugerah yang terbesar masa saya sekolah rendah. Tahu anugerah apa? Apa? Anugerah pelajar paling malas. Allahu Akbar. Minta maaf sebelum tu, doktor. Saya nak tanya, sebab doktor kan
orang yang yalah academician biasanya. Latar belakang family doktor memang academician ke biasa atau je. family biasa ke? Biasa saja. Kita semua biasa, ayah saya kerja, mak suri rumah menjaga kita semua. Dan kita pun bukanlah keluarga yang kaya atau berada, kita sederhana saja. Jadi kita dari segi latar belakang akademik kita biasa saja. Itu kenapa saya tanya soalan ni sahabat semua. Saya tanya soalan ni adalah disebabkan tidak semestinya kita datang daripada keluarga yang baik ataupun keluarga yang kaya ataupun keluarga yang memang berpendidikan tinggi baru kita boleh mampu berjaya. Kita lihat orang yang mempunyai PhD yang seorang pensyarah asalnya daripada keluarga biasa-biasa tetapi boleh berjaya. Jadi macam mana perjalanannya sehingga menjadi seorang pensyarah? Seperti saya cerita tadi tu, dapat anugerah pelajar yang paling malas. Dan bila dapat anugerah tu maknanya bukanlah anugerah naik pentas dapat kan, maknanya dikenali sebagai pelajar yang bermasalah. Dikenali dengan pelajar yang tak minat dengan akademik. Dikenali dengan pelajar yang liar tapi kuat sukan. Sebab itu dia pergi ke macam-macam jenis sukan. Tapi yalah, sebab saya jenis ni, saya percaya kalau saya nak buat, saya percaya saya boleh buat. Kalau saya minat, saya percaya saya boleh capai. Saya ada satu sifat dan keyakinan yang macam itu. Jadi bila saya betul-betul minat, saya memang boleh luangkan banyak masa untuk membuat sesuatu. Seperti orang muda sekarang ni, kalau dia minat video game, dia boleh duduk 3 hari main video game non-stop kan. Jadi kalau dia boleh channel dia punya semangat tu pada jalan yang lebih banyak manfaatnya kan. Macam saya lah, apa yang saya buat adalah bila saya minat pada sesuatu, saya mula meletakkan banyak komitmen pada itu. Dan sebenarnya saya tak minat akademik. Saya tak minat akademik waktu itu. Tapi bila datangnya satu ketika tu, bila saya rasa di sekolah menengah, di mana kita kena buat pilihan untuk ambil science stream ataupun art stream. Waktu kita kan, masa tu ada macam ni kan. Jadi saya mula fikir tentang kehidupan saya selepas ini, nak masuk universiti mana dan sebagainya, kerjaya. Saya mula mengambil serius pada akademik saya. Saya mula minat sebab guru-guru saya yang hebat. Guru-guru sekolah saya memberi dorongan yang banyak, memberi motivasi, menceritakan kita bukan saja akademik, tapi juga hala tuju hidup kita, kehidupan kita nanti semua. Itu membuat saya rasa mula kagum dan saya mencontohi guru-guru saya yang hebat dekat sekolah. Jadi akhirnya saya dapat masuk universiti. Dan kemudiannya belum lagi pensyarah. Masuk universiti sebab kita ada pemikiran kena ada degree nak kerja baik. Betul. Dapat degree, saya kerja jadi engineer. Jadi bila kerja engineer ni, pengalaman saya bukan tak baik ya, tapi ni pengalaman peribadi saya. Tempat saya kerja ni saya rasa macam terkongkong. Saya kena punch in, punch out. Dan sepanjang masa tu saya duduk di kilang sahaja dan deal dengan mesin dan sebagainya. Saya rasa macam itulah bila saya tertanya siapa Tuhan saya, apa tujuan hidup saya mula rasa macam lagi saya rasa pressure dan tension kalau hidup saya macam ni je. Kalau saya mati, apa yang sebenarnya saya nak capai? Jadi saya pun terfikir saya nak kebebasan sikit, saya nak flexibility sikit. Pensyarah, saya masa belajar kat universiti, pensyarah-pensyarah saya hebat orang-orangnya. PhD, profesor dan sebagainya, kan? Jadi saya mula rasa macam, hebat dia orang ni. Pada masa sama, macam-macam aktiviti dia orang buat juga untuk masyarakat. Saya nak cubalah. Tapi kena ada PhD pula. Minimum requirement kat UTM sekarang ni, kena ada PhD. Pensyarah kena ada pensyarah, PhD dah? minimum requirement. Dan saya buatlah PhD. Saya jumpalah dengan guru yang hebat juga. Saya nak kenalkan namanya Profesor Ruzairi, yang banyak membimbing saya. Dari degree, master, PhD. Sehingga sekarang saya dah jadi staff pun, masih lagi dia mentor saya. Bukan saja macam mana nak jadi seorang pensyarah, malah seorang academician yang seimbang dunia akademik dan juga hal kehidupan kita. Okey, saya nak selit. Sebenarnya saya dah ada plan dah soalan apa yang saya nak bertanya dengan doktor ni. Tapi saya nak selit satu soalan. Apa pengorbanan doktor untuk mendapatkan PhD tu? Pengorbanan? Banyak pengorbanan ni. Pengorbanan ni masa lah. Masa. Nak buat PhD ni, sebenarnya bagi saya lah, buat PhD bukanlah benda yang macam seperti orang cakap macam terlalu susah dan sebagainya. Sebenarnya saya rasakan degree tu lebih banyak komitmen perlu diberikan. Degree, masa kita buat degree atau diploma ataupun SPM dan sebagainya, itulah kita nak tanamkan asas yang kuat untuk kita nak jalan lebih jauh.
Kalau kat sana kita tak tanam asas yang kuat, nanti kita akan suffer bila nak buat PhD ataupun master. Ya. Jadi pengorbanan dia sebenarnya lebih pada komitmen. Masa yang kita nak luangkan dan berikan untuk kita capai apa yang kita nak, dalam kes ini adalah mendapat PhD. Istiqomah, konsistensi dan resilience. Resilience ni maksudnya adapt to the drastic changes of that situation kan. So inilah antara pengorbanannya. Dan bila saya buat PhD, saya dah ada anak, dah berkahwin. Komitmen keluarga lagi. Betul. Dan sebagainya. Itu memang itulah tu. Alhamdulillah. Dan komitmen satu lagi adalah komitmen as a Muslim. Itu yang banyak membantu saya untuk selesaikan PhD saya. Bila saya kata komitmen Muslim ni maksudnya jaga solat, jagalah hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. InsyaAllah Allah mudahkan dan saya dapat PhD. Soalnya kalau kita menjadi seorang Muslim yang baik, sebenarnya kita baik daripada segala segi. Segala jenis pengurusan diri, pengurusan masa dan juga sebagainya kan. So kadang-kadang amal Islam tu tidak cukup pada diri kita yang membuatkan banyak kelemahan yang ada pada seseorang individu itu. Tak apa doktor, saya teruskan pada soalan yang seterusnya. Saya ada banyak lagi soalan yang nak bertanya dengan doktor ni. Excited dapat duduk bersama dengan Dr. J hari ni. Dr. J juga seorang pendakwah ataupun pendakwah bebas. Banyak program yang dianjurkan. Bahkan banyak program-program yang interfaith yang dianjurkan oleh doktor kan. Jadi cuba doktor kongsikan sikit apakah program-program yang sedang dan yang telah ataupun yang akan berjalan. Baik, alhamdulillah saya suka membantu NGO untuk buat program-program kemasyarakatan, kebajikan untuk kebaikan masyarakat semuanya. Termasuklah masyarakat majmuk kita. Jadi antara program yang saya anjurkan bersama dengan rakan-rakan termasuklah masjid dan sebagainya, kita membuat kelas-kelas fardu ain dalam bahasa Inggeris secara mingguan. Dan akan datang kita akan buat kelas fardu ain online. Sekarang new norm kan. So kita kena adapt to the new norm, resilience kan. So adapt. So kita akan buat juga kelas online dalam bahasa Mandarin. Akan jemputlah ustaz yang hebat juga. Namanya Ustaz Ridwan Tan juga. Jadi nanti tuan dan puan ya pendengar, kita akan ada kelas fardu ain dalam bahasa Mandarin. Saya buat dalam bahasa Inggeris, itu yang mingguan. Tapi antara signature projek kita adalah Sembang Harmoni, di mana kita sembang untuk mencapai keharmonian di kalangan masyarakat majmuk. Kita panggil panel-panel dari pelbagai agama, pelbagai latar belakang, dan kita sama-sama membincangkan, mencari penyelesaian kepada masyarakat, isu-isu masalah sosial dan sebagainya, dan bekerjasama macam mana kita nak menyelesaikan ataupun membantu masyarakat kita di luar sana. Itu antara program-program yang kita lakukan. Alhamdulillah. Soalnya contoh macam program-program seperti Sembang Harmoni ni, dia selain pada kita menyampaikan keindahan Islam itu sendiri, pada masa yang sama tujuan utama adalah untuk memupuk perpaduan. Kerana tanpa persefahaman, macam mana kita nak memupuk perpaduan? Tapi of course mungkin ada orang akan tuduh macam-macam. Saya sebut sikit. Kadang-kadang orang yang buat program saya, orang akan tuduh liberal dan juga sebagainya. Tapi sebenarnya ada gerakan-gerakan itu. Tapi bila berkaitan dengan Sembang Harmoni apa semua. Sebab untuk memupuk perpaduan tu, sembang yang harmoni itu perlu ada untuk kita nak capai persefahaman. Kita tidak akan mencapai perpaduan atau tanpa ada persefahaman kan. Pada masa yang sama kita sebagai Islam, kita tetap dengan prinsip kita kan, prinsip Islam itu yang tidak boleh diabaikan. Baik sahabat-sahabat kalian, kenapa channel Nasihat Mu'alaf menampilkan Dr. J. Suman pada kali ini? Tentu ada ibrah, pengajaran ataupun nasihat yang kita dapat ambil. Dr. J. Suman merupakan seorang pensyarah. Ada kerja hakiki di universiti. Beliau merupakan seorang ahli akademik yang sentiasa ada sahaja kertas kerja ataupun penyelidikan yang perlu disiapkan. Beliau juga merupakan seorang pendakwah di mana program-program dakwah diadakan secara berterusan. Dan pada masa yang sama, Dr. J. Suman juga merupakan seorang ketua keluarga. Ada isteri, ada anak yang perlu dilayan, yang perlu diluangkan masa bersama, yang perlu dididik. Dan Dr. J. Suman juga ada hobinya yang di mana passionnya sangat
sangat tinggi ya. Seperti yang kita tengok pada awal tadi ya, kita flying drones bersama Dr. J, dan yang belum lagi saya sebut di sini, Dr. J Suman juga merupakan seorang ahli taekwondo. Betul lah doktor? Masih aktif tak dalam taekwondo? Aktif sikit tu maknanya tak seperti dululah. Dah tua sikit dah. Dah tua sikit kan. Tapi dia akan pas kepada anak-anak lah kan, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Jadi sebenarnya Dr. J juga telah mendapat pelbagai anugerah. Saya bacakan di sini. Ada beberapa anugerah, contohnya Dr. J pernah mewakili Malaysia ke pertandingan 3-minute thesis competition Asia Pacific 2015. Mendapat naik juara dan anugerah People's Choice Award. Betul ya? Dan kemudian dalam bidang taekwondo pula, Dr. J pemenang pingat perak kejohanan taekwondo ITF peringkat Asia 2006. Macam tu, begitu banyak sekali. Tapi sebelum saya lanjutkan ke soalan yang seterusnya, jom kita lihat dulu footage bagaimana Dr. J bertaekwondo. Dia rakam tu. Salah tekan tadi. Okay, baik doktor. Saya dah sebut sebelum ni, Dr. J mempunyai pelbagai peranan, pelbagai tanggungjawab. Semua tanggungjawab itu adalah tanggungjawab yang besar. Bagaimana Dr. J menguruskan, achieve semua perkara ini ataupun menguruskan semua benda ini pada masa yang sama untuk nak balancekan semua perkara ini? Jujur jawab Ustaz, bukan satu perkara yang mudah. Tapi bila saya kata tak mudah, bukan berertinya susah. Tapi sebenarnya lebih kepada, sebenarnya ada 3 insan yang hebat dalam hidup saya yang sentiasa memberi saya motivasi untuk teruskan dalam perjuangan hidup ini, dalam menguruskan segala aspek inilah. Yang pertama, ayah saya sendiri. Ayah saya bangga, saya nak bagi tahu, ayah saya, nama saya J. Suman bin Puspanaden. Dan masuk Islam, nama ayah saya tetap saya kekal. Inilah hero saya. Inilah contoh saya. Inilah yang sampai sekarang menjaga saya. Dan hari ini, tiba masanya saya kena jaga ni. So dari kehidupan macam mana dia ni membesarkan saya, membesarkan adik-beradik, menguruskan rumah tangga. Sebab kita bukan dari keluarga yang senang. Jadi itu satu contoh yang memberi inspirasi lah kepada saya. Keluarga kita ada ups and down dan sebagainya. Insan yang kedua pula adalah
isteri saya. Tak dilupakan isteri saya ni ya. Beliau juga bekerja, sibuk juga, ada jawatan dia, ada tanggungjawabnya. Pada masa sama dia tak pernah tinggalkan balik rumah masak untuk kita semua. Dengan sibuk-sibuk dia masak juga, jaga rumah. Dan pada masa sama beliau, isteri saya juga adalah seorang guru mengajar Al-Quran. Dia mengajar Al-Quran, dia mengajar anak-anak saya mengaji dan sebagainya. So macam mana dia pula uruskan semua ni? Pada masa sama dia pula adalah seorang isteri, nak menjaga suami pula. Pada masa sama dia juga adalah seorang anak, nak kena jaga mak ayah. So ini insan yang memberi banyak inspirasi pada saya. Yang ketiga, yang paling utama sekali adalah baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalan yang ustaz tanya ni, malu saya nak jawab kalau saya bandingkan diri dengan Rasulullah. Sebab tu ada satu buku namanya 100 Most Influential Person in History. Nombor 1, nombor 2 Isaac Newton, ya. Nombor 1 yang paling influence in history of mankind, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa author tu yang bernama Michael Hart meletakkan baginda sebagai nombor 1 paling influential in human history? Sebab beliau seperti soalan yang ustaz tanya tadi. Macam mana Nabi menguruskan rumah tangga? Macam mana Nabi menguruskan umat? Umat bukan seorang dua orang, ratusan ribu dan semakin berkembang. Macam mana pada masa sama Nabi Muhammad tak pernah tinggalkan solat tahajud? Kita jangan kata solat fardu. Solat fardu kita pun tak setanding solat sunat baginda Rasulullah. Kita solat terkejut. Kita solat terkejut. Kan? Alamak, waktu nak habis. Jadi itu antara inspirasi yang baginda Rasulullah ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat management sanalah. Jadi dari sanalah saya belajar. Macam mana nak menguruskan semua ini memang tak terurus. Tapi kita kena sentiasa motivate diri kita, ada sebab yang kuat kenapa kita berterusan untuk menjaga semua aspek ini. Sebab kita tahu satu, dunia ni memang sangat sementara. Anak-anak kita ni kejap nanti dah besar, dia tak akan berkelakuan macam dia masih kecil lagi. Dan kita pun semakin tua, semakin hari tengok kat cermin semakin menghampiri kematian. Jadi tak ada masa untuk kita nak bazirkan masa. Jadi urusan dia kat sini, kesimpulannya, itulah datangnya cantiknya, terbuka pula Al-Quran, baca surah yang pendek saja, 3 je ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu min as-solihat. Wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Allah dah bagi tahu dah. Demi masa memang manusia dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman, bertakwa, beramal soleh, dan mereka berpesan-pesan terhadap kebenaran. Dan jangan lupa pesan-pesan ni ada kesabaran dia. Berpesan-pesan dengan kesabaran. Maka inilah yang memberi saya motivasi, dorongan dan inspirasi untuk bagaimana nak menjaga semua aspek ini. Tak mungkin kita boleh menguruskan semuanya, mesti ada pengorbanan. Letakkan keutamaan di tempat yang utama. Pada masa sama bukan bermaksud keduakan yang kedua. Tetapi pada masa sama, we arrange time management, and tip saya adalah kena ada orang sekeliling untuk support. Itu sangat penting. Kalau tak ada support, kita akan rasa stres, kita rasa nak give up, kita rasa tak terurus, akhir sekali kita rasa depressed. Sebab itu penting Nabi bagi tahu kita umat Islam bersaudara. Kalau ada saudara sakit, kita kena jenguk, kita kena melawat. Kalau ada masalah, kita kena saling nasihat-menasihat. Alhamdulillah hari ini kita ada program nasihat mu'alaf pula. Menasihat-nasihat. Wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Itu sedikit sebanyaklah. Baik, alhamdulillah. Ini jawapan yang straightforward, powerful, ya. Disebabkan powerful tu saya ulang balik. Beberapa poin yang saya dapat apa yang disampaikan oleh Dr. J. Yang pertama, untuk kita melakukan banyak usaha, banyak kerja untuk jadi, boleh saya kata, hebat kan. Pertama sekali adalah untuk mencontohi baginda Rasulullah SAW. Tidak ada contoh yang lebih baik daripada baginda Rasulullah SAW. Yang pertama. Yang kedua, segala benda yang kita buat, dia perlu ada motif. Betul je? Sebab motif, dengan motif itu, dia drive kita, dia memandu kita, motivate kita untuk mencapai apa yang kita nak. Kan? Sebab benda yang kita nak buat banyak, tidak mudah. Yang ketiganya, mesti ada teman. Kita mesti hidup dalam jemaah. Ya, kena ada teman untuk support dan sokongan. Jadi doktor, jarang kita lihat daripada kalangan saudara baru ya yang
merupakan adalah, tapi nak kata kurang pun taklah kan, tapi tak ramai sangat ya daripada kalangan ahli akademik yang betul-betul. Ini saya bertanya soalan ni sebagai motivasi lah kan. Doktor sebagai seorang ahli akademik kan, bagaimana doktor melihat kepentingan ilmu itu untuk kita kejar, kita cari ilmu? Well, kepentingan ilmu lah. Sebenarnya kepentingan ilmu dalam Islam itulah salah satu sebab kenapa saya tertarik pada Islam. Betapa pentingnya Islam menitik beratkan pada mencari ilmu, dan bukan sekadar mencari tapi mengamalkan apa yang dicarikan itu juga. Dan juga belajar juga bagaimana nak menjaga diri kita daripada terjebak perkara-perkara yang akan membawa kita kepada binasa. Itu juga perlukan ilmu. Betul. Ya, itu juga perlukan ilmu. Jadi mungkin inilah ya kita merancang, Allah lebih maha hebat rancangannya. Hari ini saya seorang ahli academician, maka hidup saya meletakkan diri saya dalam kalangan orang-orang yang berilmu. InsyaAllah mudah-mudahan saya dapat 10%, 20% ilmu ya, berkat daripada orang-orang hebat ni pun. Semoga itu memberi saya satu motivasi terus untuk mempelajari dan sentiasa memperbaiki diri dan sentiasa menjaga niat dan niat kita, luruskan niat kita, semua ini kerana Allah. Jadi kepentingannya dari sini juga, kalau kita lihat ya, saya merasakan macam ini, perjalanan saya mencari Islam atau mencari kebenaran sangat bergantung pada ilmu. Sangat bergantung pada ilmu. Pertama sekali saya merasakan akal kita yang waras ni mampu berfikir dan memproses information. We can process information. Tapi dia kena dipandukan dengan hati juga. Ya, hati. So contohnya kalau kita nak buat sesuatu, kita ada ilmu tu, kita nak buat sesuatu, mungkin benda tu jahat, hati kita akan rasa macam tak ngam je ni. So kita tinggalkan. Tapi kadang-kadang kita buat sesuatu tu, kita rasa hati kita rasa macam aku nak buat lah. Ilmu otak ni bagi tahu pula itu tak baik, tak ngam, kita pun tinggal juga. Tapi kalau ilmu otak kita proses, kata ya, hati pun rasa okey, di situ datangnya keyakinan, kita akan buat keputusan itu. Maka ilmu tu penting, tapi juga perlu dilandaskan juga dengan iman, takwa kita. Jadi bukan saja nak jaga keilmuan kita, tapi juga nak jaga hati kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hati kita memproses sesuatu. So itu antaranya lah kepentingan ilmu yang saya boleh kongsikannya. Okey, alhamdulillah, memang best. Saya suka sangat dengar Dr. J berhujah, bercakap ni. Sebenarnya nak ulas, nak bertanya lagi pun masa kita pun tak banyak kan sebenarnya. Jadi untuk akhir sekali, okey, sebelum itu ya, bagi sahabat-sahabat yang menonton video ini, jikalau sahabat semua menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Nasihat Mu'alaf. Ya, jangan juga lupa untuk tekan butang notifikasi yang berada di bawah itu. Mari kita sama-sama menyokong usaha dakwah ini. Setiap klik anda adalah kebajikan. Dan satu lagi, ya, baju yang saya pakai pada hari ini adalah tajaan daripada pakaian rasmi untuk Nasihat Mu'alaf, adalah tajaan daripada Lan Collection. Di mana Lan Collection? Lan Collection terletak di Larkin Central, Johor Bahru, ya, di tingkat 1. Jadi siapa yang nak pakai baju smart seperti saya, bolehlah pergi ke Lan Collection yang terletak di Larkin Central, tingkat 1 untuk buat baju ataupun jahit baju, ya, fabricate ya. Okey. Baik, insya-Allah doktor, akhir sebelum kita mengakhiri bual bicara kita pada hari ini, nak minta sedikit nasihat daripada doktor, ya, kepada penonton-penonton channel Nasihat Mu'alaf, ya, bagaimana kita nak memaksimalkan potensi yang ada pada diri supaya tidak tersia-sia hidup kita ini. Dan akhir sekali, nak mohon juga doktor berikan sedikit ucapan ataupun nasihat kepada penonton dan kepada channel Nasihat Mu'alaf itu sendiri. Baik, nasihat ya. Mungkin sedikit perkongsian lah ya, perkongsian kepada para penonton semuanya ya. Bagaimana kita nak berjaya dalam Islam, kita ada satu doa yang begitu cantik yang kita doakan biasanya di hujung sesi berdoa kita selepas solat kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita memohon pada doa, mohon pada Allah untuk kita nak berjaya di dunia dan di akhirat dan selamat dari azab api neraka.
Maka bagaimana pula kita nak berjaya di dunia dan akhirat? Ramai orang kata kita kena seimbang keduanya. Tapi dari pengalaman, tak mungkin kita akan dapat seimbang. Apa maksud seimbang? Tapi sebenarnya adalah meletakkan prioriti, meletakkan keutamaan dan melaksanakan keutamaan itu pada masa yang lebih utama itu. Dan kita mencapaikan sesuatu mengikut masa yang kesesuaian. Jadi tips saya dan sebenarnya bukan tips saya lah, brother, ustaz juga ya. Sebenarnya saya belajar benda ni dari Islam. Jaga solat 5 waktu. Kita akan belajar time management. Jaga solat berjemaah. Kalau tak boleh pergi jemaah dengan masjid surau, sekurang-kurangnya jemaah dengan family, isteri, anak-anak kita. Itu kita menjaga silaturahim. Ya? Dan juga jagalah hubungan kita dengan Allah. Kita jaga hubungan dengan Allah, Allah uruskan hubungan kita dengan manusia. Jadi kita jaga hubungan dengan manusia. Dan jaga juga keimanan kita, keikhlasan hati. InsyaAllah yang lain tu akan datang. Dan tips saya untuk macam mana nak gagal dalam kehidupan. Orang selalu tanya macam mana nak berjaya kan? Saya nak bagi tips macam mana nak gagal dalam kehidupan. Dan saya dapat tips ni dari Al-Quran. Sombong. Jadilah sombong. Jadilah takabur. Jadilah riak. InsyaAllah manusia ini akan gagal dalam semua aspek kehidupan dia. Contoh, kalau dia solat, cantik, hebat dan sebagainya, tapi sombong riak. Gagallah solat dia. Dia sedekah dan sebagainya, macam-macam semua, tapi hatinya tak ikhlas. Dia ada udang di sebalik batu dan sebagainya. Tak ikhlas. Dia sombong, nak menunjuk. Gagallah sedekahnya dan sebagainya. Dan cerita ini pun sudah pun dirakam dan diberitahu kepada kita dalam Al-Quran. Iblis itu bukan tak kenal Allah. Iblis itu bukan tak kenal. Malah iblis sendiri berkomunikasi dengan Allah. Tapi iblis bakal masuk ke neraka bukan sebab dia tak kenal Allah. Dia kenal Allah tapi sebab dia sombong dengan Allah. Dan dia sombong dengan manusia. Maka gagallah dia. Allah. Moga kita dilindungi Allah. Moga kita dilindungi dia. Dan kita berjaya di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Baik, terima kasih Dr. J. Jadi tipsnya sangat senang sahabat-sahabat kalian. Nak berjaya di dunia, nak jadi seorang yang berjaya, jaga agama, jaga hubungan dengan Allah, jaga iman. InsyaAllah kita akan berjaya. InsyaAllah itu sahaja untuk kali ini, segmen pada kali ini. InsyaAllah pada episod yang akan datang, kita akan tampilkan lagi lebih ramai tokoh-tokoh ataupun kisah-kisah yang hebat-hebat belaka. InsyaAllah jangan lupa untuk bersama dengan channel Nasihat Mu'alaf. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.